Qarin ni dia selalu ikut kita lah. Di mana-mana kita pergi, dia ikut kita. So dia ada bagus information tentang kita. Bila kita pergi kat Bomo yang berurusan dengan jin, Bomo mungkin boleh tanya jin dia. Kalau dia berinteraksi dengan jin, dia tanya jin dia ni 3 hari lepas duduk mana? Dia kata dia ni 3 hari lepas dia pergi sekian-sekian rumah adik-beradik dia sekian. Oh, adik-beradik dia tu macam mana? Adik-beradik dia ni orang dia tinggi-tinggi macam tu. Kerja apa? Kerja di negeri Kedah contohlah. Bomo pun berlakon. Rasanya 3 hari lepas ni ada pergi mana-mana tak? Dia pun terkejut. Macam mana Bomo boleh tahu? Kelas Bomo ni kan? Ada tak pergi jumpa satu orang tinggi-tinggi macam ni, kena mengena juga ni? Allah, palang hang. Itu terlintas. Dia ni duk kerja belah seberang kan, Kedah kan. Oh betul. Pandai tu Bomo. Dia bukan Bomo hak orang beli kat tangan tu. Dia ni ada masalah ni. Sah dah aku dah ingat selama ni memang palang hang buat, memang dia buat tu. Gaduh. Kita kata Bomo fitnah, dia nak fitnah macam mana? Dia tahu maklumat dia bagi betul. Bomo ambil mana maklumat tu? Bomo ambil kat Qarin tu. Sebab tu kita pergi tu, ahli sihir, dia tanya Qarin tu, dia ni pak dia siapa? Pak dia ni sekian-sekian. Pak cik ni pun bukan orang sebarangan. Orang, pak kita pun dia tahu. Lepas tu Tok Wan kita pun dia tahu. Kita percaya pakai ulang kat Bomo tu. Syaitan menghidupkan baghdha, menghidupkan permusuhan di kalangan manusia. Kita percaya lepas tu mati, satu orang tu mati. Bila mati, dia balik mai. Tu bukan roh dia tak balik mai dah. Jin tu pun dia rasuk. Sebahagian orang tu dia masru' histeria. Ada histeria beberapa jenis. Sebahagian tekanan mental, sebahagian disebabkan oleh kerana gangguan syaitan, jin. Lalu jin ni pun masuk dalam dia. Ahlus sunnah percaya jin boleh untuk merasuk manusia. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidak berdiri dia melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan disebabkan penyakit gila. Yani Mu'tazilah kata no, tak boleh berlaku. Tidak mungkin ada dua soul in one body. Tak mungkin ada dua ruh dalam satu badan. Ahlus sunnah percaya, kata boleh berlaku. Dan manusia telah tengok hal itu berlaku. Bila berlaku dia pun cakap,
Dia cerita semua, aku ni, hang ni siapa? Aku ni adalah Tok Wan hampa. Oh, betul ke hang Tok Wan kami? Cuba cerita, Tok Wan suka apa? Aku ni dulu, dia sebut detail tentang Tok Wan dia. Dia kata, macam mana dia boleh tahu semua ni? Sebab dia apa? Dia qarin tadi. Sebab dia qarin tadi. Qarin tu menipu ramai orang, tersesat jalan. Asal dia punya peranan qarin tu menyuruh kita kepada benda yang jahat, menyuruh kita kepada benda yang jahat. Qarin tu apa? Qarin tu di kalangan jin tadi. Qarinuhu minal jin. Para ulama bincang, setan-setan ni, syaitan yang Nabi sebut syaitan ni, dia di kalangan apa? Syaitan dia di kalangan jin. Sebahagian para ulama kata jin tu asalnya setan. Macam mana manusia ni asalnya Adam, jin tu asalnya setan. Itu pendapat Ibn Taymiyah. Namun tidak ada nas dalam masalah ni. Yang penting jin, syaitan jenis yang sama. Hak mana kafir, jahat apa semua tu syaitan. Di kalangan jin ada yang beriman. Iblis yang tak mau sujud kepada Adam tu, dia daripada apa? Jin ke malaikat? Jin ke malaikat? Jin. Buku-buku tafsir ada yang menyebut kononnya iblis di kalangan malaikat yang dahulunya adalah malaikat yang menjaga syurga lah, yang menjaga macam-macam, kemudian dia derhaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Banyak panjang cerita mereka tentang kedudukan tinggi iblis yang dahulunya malaikat. Ada buku tafsir yang sebut hal itu, tetapi tidak ada sebarang argumen yang membuktikan hal itu. Hanya kerana mereka menyatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Kami perintah pada malaikat, ketika kami katakan kepada malaikat sujud pada Adam, mereka sujud kecuali iblis. So dia kecuali iblis, so iblis among daripada grup malaikat berdasarkan ayat. Tetapi di dalam surah Al-Kahf Allah Ta'ala kata wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis akana minal jin fafasaqa an wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis, dan dia termasuk di kalangan jin yang mana dia telah fasik, telah menentang perintah Tuhannya. Jadi clear, iblis di kalangan jin. Di kalangan jin itu, yang kafir iblis tentu dah cop pada dia, ifrit cop. Tapi jin, di kalangan jin ada ya juga yang beriman. Ada yang beriman. Sebab tu Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Maksudnya jin diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, dan jin ni beranak pinak, berketurunan ramai, dan duduk pada alam dia. Banyak benda saya sebut pada tuan-tuan, banyak hal yang dahulunya orang tak tahu, sekarang orang tahu kerana kemajuan teknologi dan pengetahuan. Dulunya mungkin pelik. Handphone ni, saya call, tak saya ada satu orang terkenal call, saya tak boleh angkat. Call kawan ni mungkin duduk di US,
duduk di Brazil ke, duduk di Mekah ke, duduk di Jordan ke, saya call, dia angkat, dia boleh sembang. Saya boleh buat lagi video call, saya nampak dia, dia nampak saya. Kalau ahli sihir Firaun hidup masa ni, dia pun pitam tengok, dia pun tak boleh buat. Tapi ini bukan sihir. Ini apa yang ada dalam alam ni. Gelombang yang sebelum ni manusia tak nampak, ia wujud. Tapi manusia tak boleh nak gunakan, utilizekan, tak boleh nak guna dia. Tapi sekarang bila manusia tahu tentang semua benda ni, dulu hebat Graham Bell buat telefon. Tapi kalau dia tengok hari ni tak ada apa lah, dia waya-waya tak ada macam ni. Ahli sihir Firaun tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ini alam ni terlalu banyak secret dia. Tuhan cipta. Jin kita tak nampak, tapi mungkin di satu tempat berjuta jin dah. Tapi dia wujud. Golongan-golongan ateis yang dahulu kononnya tak mau mempercayai hal-hal yang metafizik, hanya nak mempercayai yang dapat dilihat sahaja. Betapa banyak benda yang tak dapat dilihat, diproven secara saintifik pun. Islam sebut tentang jin. Hatta fuqaha dahulu bincang tentang perkahwinan manusia dan jin. Bolehkah manusia kahwin dengan jin? Ada orang dakwa manusia kahwin dengan jin. Tak ada dalam nas kata manusia disuruh kahwin dengan jin ataupun boleh kahwin dengan jin. Tapi sejak zaman dahulu manusia mendakwa mereka, ada orang dakwa dia kahwin dengan jin. Imam Malik kata, aku tak nampak apa-apa nas dalam melarang hal itu. Tetapi jumhur menolak, kerana dia kata wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan kamu daripada diri kamu sendiri, jenis kamu, pasangan kamu. So pasangan kamu daripada jenis kamu, kamu bukan kahwin dengan jin. Cumanya ada tak kemungkinan manusia boleh kahwin dengan jin? Saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi kahwin dengan jin, saya nak cerita manusia ni berinteraksi. Saya pernah lah jumpa orang, 2-3 orang lah yang mengaku kahwin dengan jin ni. Tak tahu kan dia tu jin ke, kawan bini dia ke jin ke, bini dia orang dia rasa dia jin, tapi dia abang lah jin tu. Arab pun saya jumpa, Melayu ada jumpa. Bukan soal nak percaya superstition tak apa, tapi saya nak cerita hal itu disebut dalam kitab-kitab. Bolehkah jin menggauli manusia? Wallahu alam. Cuma di kalangan mereka yang menyatakan kemungkinan itu berlaku, mereka berdalil dengan ayat Quran. Bila Quran cerita tentang wanita-wanita, dalam bahasa kita bidadari lah, wanita-wanita yang disediakan oleh Allah, bidadari di dalam syurga. Allah sebut 2 kali dalam surah Ar-Rahman. Allah sebut tentang fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun
qablahum wala jan. Di dalam syurga yang Allah sediakan itu, untuk kali pertama Allah sebut dalam surah tu ada 2 kali Allah sebut fihin qasiratut tarf, wanita-wanita yang qasiratut tarf, maksudnya singkat pandangannya. Maksud dia tak pernah tengok lelaki lain, dia hanya tengok lelaki dia dalam syurga saja. Kerana lelaki di dalam syurga itu begitu kacak, lawa, handsome, dan dia diciptakan tak ada pernah dia duk pergi tengok laki ni sehingga terpaut mata dia dengan laki A, B, dan kemudian baru tengok suami dia seperti wanita di dunia. Tapi Allah kata fihin qasiratut tarf, pada syurga yang disediakan itu qasiratut tarf, wanita-wanita yang singkat pandangan mereka, maksudnya hanya melihat suami mereka. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tak pernah mereka itu disentuh sebelum itu oleh manusia ataupun jin. Wanita ni Allah ciptakan memang untuk kamu saja. So walaupun kita duduk di dunia ni muka tak handsome, bini tengok pun lemah, tapi di syurga kalau masuk kita begitu handsome dan cantik, kacak. Wanita-wanita yang Allah sediakan itu tidak mendapat pernah melihat orang lain melainkan kita sahaja. Segala nafsu dan syahwatnya itu hanya untuk kita sahaja. Lam yatmithun insun qablahum wala jan, tak disentuh, tak disetubuhi dia, dan sebagian dia tak dipecah darahnya sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Thomas, ayat tu kata manusia ataupun jin, seolah-olah manusia ataupun jin memang mempunyai cara pergaulan hubungan seks yang sama, seolah-olah ayat itu. Allah ulang ayat tu, hurun maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang bukan terkurung, yang duduk tersimpan di dalam khemah-khemah yang cantik dan indah, khemah di syurga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu berdua, yakni kamu jin dan manusia, nikmat apakah wahai jin dan manusia yang kamu nak dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sekali lagi Allah sebut, bidadari-bidadari itu tidak disentuh sebelum mereka manusia ataupun jin. Memang Allah sedia, kalau hak mana di dunia ni kahwin mungkin dah dengan janda, dia kata aku ni dunia dapat habuan janda lah. Mungkin kahwin pun bekas orang punya. Allah kata lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masuk syurga aku bagi yang tak pernah tengok orang lain, tengok hampa saja, tak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Janji Tuhan hebatnya. Tuan baca surah Ar-Rahman. Tak apa, saya bukan nak cerita apa. Ayat ini dijadikan dalil oleh setengah pihak untuk menunjukkan bahawasanya oleh sebahagian para ulama untuk menunjukkan kemungkinan boleh berlaku hubungan manusia dan jin. Dan cuma saya nak sebut, syaitan ini dia menipu. Pada setiap zaman ada cara penipuannya. Seketika dunia Islam, kita baca buku banyak cerita tentang tahdirul arwah. Tahdirul arwah, di mana depa panggil spirit-spirit come into coin, spirit-spirit datang ke dalam duit lah apa ni. Sebahagian tu bomo ni guna nama agama, panggil orang boleh bercakap. Cakap ni dia habaqlah dia ni Syekh mana, Abdul Qadir Jilani ke, Wali Songo ke, pakat percayalah ke orang hak keliling ni, kemudian dia pun berubat. Tahdirul arwah ni
Khida', penipuan jin. Tak ada wali-wali tu nak masuk badan. Kebelakangan ni syaitan mari dengan benda hak sama juga. Tapi teknik dia lain sikit. Teknik mimpi.